Yo guys, hari ni kita akan buat review untuk Apple Watch Series 10 yang aku dah beli hari tu. Dan sekarang kita akan tengok macam mana bateri dia dapat tahan ke tak, sama ada 1 hari, 2 hari ataupun 3 hari. Sebab kau dah tahu kan, Apple dah naikkan dia punya screen dan juga dia punya saiz kali ni katanya akan tahan lebih 72 jam in terms of dia punya battery life. Dan juga prosesor dia yang baru. Kalau ikutkan, Apple juga ada suntik sikit lah Apple Intelligence yang aku perasan bila gunakan Apple Watch Series 10 ni. Sebab sebagai contohnya, dia masih lagi ada mode yang sama macam korang punya iPhone 16 Pro Max. So dekat situ korang boleh nampak mode yang sama, that is reduce interaction dan sebagainya. So benda tu ada juga. Lepas tu, untuk orang yang selalu dapat notification yang banyak, dia juga akan ada priority notification dan dia akan ubah sikit notification yang korang dapat in terms of dia punya email. So dia akan gunakan AI untuk masukkan dia punya notification dalam Apple Watch ni sama macam apa yang korang nampak dekat dalam korang punya iPhone yang ada Apple Intelligence. Nampaknya apa yang Apple Watch Series 10 ni dapat buat ikut apa yang kita nampak dalam iPhone 16, dia adalah mimik kepada ataupun mirror ke dalam korang punya iPhone. So dekat situ in terms of benda yang sikit-sikit dia boleh masukkan Apple Intelligence ke dalam Apple Watch Series 10. So benda tu aku masih lagi baru tahu dan nampaknya aku rasa macam Apple tak bagi tahu langsung pasal benda ni tak. Apple Intelligence punya specific features yang dia perkenalkan dalam iPhone 16 series kali ni. So, macam mana dengan dia punya bateri dekat sini? Tadi aku ada pakai Apple Watch Series 10 ni pada pukul 8 pagi untuk buat kerja dan sebagainya. Bateri at 100%. Dan sekarang pada pukul 1.35 ni, bateri percentage dia tinggal lagi 86%. Boleh kata 15% makan daripada apa yang aku start pagi tadi. Boleh kata lama juga sebab kita start pada pukul 8. Usually aku akan start pada pukul 9 lebih macam tu kan. But this is almost half day in terms of daily punya use. Dan boleh tahan lah dia punya bateri tu dekat sini. Tak macam kebanyakan Apple Watch series yang lain, yang mana selalunya akan makan lebih daripada tu. Mungkin probably dah sekarang 60% sahaja dia punya battery life. So dekat sini memang dapat tahan lama. Sebab sepanjang aku guna ni, banyak tempat yang aku pergi in terms of navigation, in terms of aku dapat notification dan juga menggunakan features seperti Siri untuk tanya weather, untuk tanya masa dan sebagainya. Dan aku juga gunakan Apple Watch Series 10 ni untuk tengok maps tau. So dekat situ memang betul-betul dia function really well. Apa yang kau dapat tahu juga, Apple Watch Series 10 ni aku pakai Wi-Fi saja, bukan yang cellular. So dia memang gunakan Wi-Fi daripada aku punya iPhone 16 Pro Max. In terms of dia punya WatchOS 11 lah kan, aku cakap it's pretty smooth. Apa yang aku minta untuk sebuah smartwatch ada dekat dalam ni. Sama ada messaging, call, dapat email dan juga tengok serba sedikit tentang health dan sebagainya akan ada dan juga jelas untuk aku gunakan. Cumanya ada komen sikit lah dekat sini kan. Apa benda tu? Boleh katakan WhatsApp features dia, aku terima message, aku balas message kan. Tak ada voice messaging features. Contohnya macam aku nak buat voice note kan, untuk hantar dekat orang, tak ada. So aku kena still pakai reply guna jari ataupun gunakan dictation lah daripada Apple itu sendiri ataupun dia punya Siri. So other than that, seems okay. Boleh nampak semua gambar, semua notification dan juga segala call yang aku dapat terima dalam smartwatch ni. So ni adalah hari yang pertama pada pukul 1.35 petang. Lepas tu kita akan tengok juga bila aku pergi dekat gym dan gunakan Apple Watch Series 10 ni secara truly. Alright, satu hari ni tengok macam mana. Kalau tak habis juga bateri dia, kita akan sambung hari kedua. Alright, let's go. Alright guys, pada pukul 12.30 malam hari ni kita start buat daily inner life untuk Apple Watch Series 10 dekat sini. Setakat ni dia punya battery life boleh kata agak okey lah sebab dia tak lebih daripada separuh kalau ikutkan. Contohnya macam kita start tadi pada pukul 8 pagi tau. So dekat situ memang normal punya use, kebanyakan orang akan bangun pagi untuk buat kerja dan sebagainya. Dan sampai tengah hari dalam like 80 lebih %. So dekat situ memang tahan lama. Yang tu pun memang aku gunakan
Pagi for the whole day memang gunakan untuk buat mapping, untuk terima notification, untuk dengar voice message. Lepas tu tengok a few notification yang penting untuk keep up dengan aku punya daily punya kerja kan. Other than that, yang tu boleh kata extensive jugalah in terms of dia punya penggunaan. However, benda yang agak extensive adalah sebenarnya kalau aku buat, aku kata exercise lah. Yang tu kita akan cuba keesokan harinya. So sekarang pada pukul 12, dia punya battery percentage tinggal 55% saja. And ni kira okey lah kalau korang nak tahu. Untuk penggunaan aku sendiri, aku rasa ni adalah battery life yang cukup baik. And kita akan juga buat smartwatch ni sentiasa dekat tangan aku untuk track aku punya sleep, so that nak tengok macam mana bila bangun pagi, adakah dia akan effect dengan lagi, orang kata, banyak lah kan. So far satu hari 50%. Wajib ada untuk korang actually guna sampai malam. Daripada pagi sampai malam. Ni memang betul-betul extensive use in terms of Apple Watch ni kalau korang nak tahu. Alright. Esok kita cerita pula dekat korang macam mana. Let's go. Pagi guys, so hari ni kita dah pun bangun dengan battery percentage dekat Apple Watch Series 10 ni pada 31%. Dekat sini aku bangun pada pukul 8 pagi, so dekat situ aku start the day, tapi tak pakai Apple Watch pun. And kalau kan aku tak buang ataupun tak cabut Apple Watch ni daripada semalam, unless kalau aku pergi mandi dan juga bertenang sekejap. Sebab aku nak kena tukar juga tempat pakai Apple Watch. Sebab kalau tak, nanti kulit akan rasa gatal-gatal dan juga merah. So, lepas bangun, korang akan dapat like 31% in terms of dia punya battery life. So, hari kedua, bangun pagi je 31% yang korang akan dapat. Which is, ni agak intensif lah. Kita guna daripada pagi semalam sampai ke pagi ni. Boleh kata dia gunakan like 70% of battery life. Pagi ni juga aku pergi jogging dekat aku punya studio ni, dan boleh dikatakan dia makan dalam 3% sahaja, sebab aku jogging dalam 2 minit sahaja. So korang boleh kira macam mana kalau 20 minit lagi ataupun 1 jam lagi, mungkin dia akan makan like 6 ataupun 8% of battery life. Ni memang intensif in terms of use, sebab kita betul-betul lenjan Apple Watch Series 10 ni untuk try all those features yang aku cakapkan, yang Apple cakapkan, kecuali sleep apnea. Okay, untuk sleep yang aku dapat dekat sini dalam 7 ataupun 6 jam. So dekat sini korang boleh nampak, boleh monitor sleep dan juga still dapat battery life yang cukup baik pada keesokan harinya macam hari ni. So semalam memang aku pakai jam ni untuk buat tidur. Korang sendiri boleh tengok macam mana dia analyze, dia monitor aku punya sleep. Sleep apnea tu sebenarnya aku baru dapat tahu yang dia actually tak approve lagi dekat health punya organisation dekat US. So Malaysia pun masih lagi tak dapat. So yang tu kemungkinan aku akan try in the future, tapi aku tak pasti macam mana dengan dia punya UI nanti once dia dah officially boleh digunakan dalam Apple Watch Series 10. Sebab yang itu saja yang support dekat dalam series Apple Watch tau, yang Ultra. Sebab kalau kan yang Series 10 sahaja yang dapat support sleep apnea untuk monitor. Yang lain masih lagi belum Apple update untuk korang actually guna. So kalau nak cakap penggunaan harian, aku akan cakap jam ni memang dapat bantu aku lah untuk tengok notification, tengok health punya condition, tengok jantung, tengok respiratory macam mana, akan dapat bantu lah. But kita tak boleh nak test features yang main, contohnya macam sleep apnea tu. Sebab itulah kenapa aku rasa macam like ramai orang akan tanya nak try sleep apnea tu, sebab tak dapat tidur yang bagus dan juga bangun pagi pun still rasa keletihan macam tu kan. So yeah, aku akan try once dia dah officially launch dekat dalam Malaysia. So far dia punya bateri sekarang ni, aku boleh katakan dia agak bawah daripada apa yang aku expect, sebab kita dapat bateri yang lagi besar, kita dapat size screen yang lagi besar. Tapi ada benda juga yang mungkin kita kena consider. Sebagai contohnya, aku memang gunakan dia punya always on display untuk tengok aku punya screen tau, untuk aku tengok aku punya jam. Lepas tu dia juga kali ni updatekan dia punya screen sampai 2000 nits of brightness. So aku always outdoor kalau korang nak tahu, hari ni dan juga semalam. So dekat situ kau boleh nampak lah macam mana dia boleh makan bateri tu dengan mendadak. Kalau tak, korang akan boleh pergi lebih jauh. Contohnya macam sampai 2 hari lebih. Alright guys, tu je lah apa yang aku boleh test tentang Apple Watch Series 10 yang baru saja dilancarkan ni, yang baru saja masuk dalam Malaysia dan baru saja jual dekat korang. Yang ni aku beli secara sendiri, harga dia RM1,950.
And bagi aku, dia adalah update yang bagus untuk dapatkan battery life yang lagi better. Nak pergi lagi jauh, buat dia punya low power mode, boleh pergi sampai 3 hari kalau ikutkan. Dan kalau korang guna max macam aku ni, dia boleh tahan sampai jangkaan aku sampai petang, dalam pukul 3 macam tu. So this is quite good sebab korang boleh aktifkan low power mode untuk pergi lebih jauh. Sebab bila on kan, boleh pergi sampai 3 hari kalau ikutkan. And dia punya view angle, dia punya screen lagi besar tu memang satu positive point yang aku boleh bagi dekat korang. Kalau aku pun pakai daripada series 9 dan juga series 8, aku akan upgrade kepada series 10 sebab dapat bateri yang cukup bagus tu. Tu main selling point yang Apple cuba ketengahkan dekat sini. Dan juga dia punya design pun lagi nipis, membuatkan jam ni nampak seolah-olah macam memang blend dengan korang punya tangan. Another thing yang aku nak komen dekat sini adalah dia punya speaker ni tau. So it's not that loud untuk penggunaan aku sendiri, sebagai contoh lah kan. Aku nak buat call dan sebagainya, still aku rasa macam kena buat macam ni untuk dengar orang tu bercakap. And ingat tak aku cakap pasal dia punya speaker tu boleh mainkan music. Sebenarnya music tu hanya boleh dimainkan kalau korang connectkan dengan wifi tau. So bila aku dekat dalam kereta nak cuba pasang lagu, nak dengar muzik kan, dia tak play. Sebab dia akan still play through the speaker dekat korang punya smartphone. So dekat situ lah ada negative point yang aku rasa macam Apple patut bagi tahu. Even dalam Apple Music pun aku tak boleh play loudly. Hanya Spotify sahaja. Nampak tak? So tu korang kena betul-betul faham lah untuk dia punya speaker dekat dalam Apple Watch Series 10. Yang tu bagi aku agak kecewa. Alang-alang dah buat, why not bagi je orang play music dengan menggunakan iPhone sahaja. Yang tu aku tak faham. Kenapa Apple? Alright guys, macam biasa leave a like, subscribe. So also keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!